Dengar tak suara? Jelas ke tak? Oh ya ke? Elok lah mic. Okay. Kaifa halukum jami'an? Okay, Alhamdulillah. InsyaAllah اليوم سندخل وسندرس موضوع عدد والمعدود وسنواصل وسنستمر درسنا الماضي InsyaAllah. Kita akan sambung pelajaran kita yang lepas tentang tajuk adat dan juga ma'dud. Okey, sebelum kita mula, kita ulang kaji kejap je insya-Allah. Boleh ulang kaji. Doraemon mana tu? Okey, nombor 1 dan 2. Macam mana cara kaedah dia? Macam mana untuk kaedah 1 dan 2? Mesti kena selalu bilangan dengan jantinanya. Okey, bilangan dan jantina mesti sama. Okay. Dan ingat dia punya adat dan makdud dia terbalik. Ingat tu maksudnya contoh ayat kitabun wahidun ataupun kitabani wahidani. Kalau perempuan darajatun wahidatun ataupun darajatani wahidatani. So dia kena sama. Dua-dua alif lam ataupun dua-dua tak ada alif lam. Okey. Untuk 3 hingga 10. Macam mana kaedah? Jantina kena lawan bilangan 3 dan ke atas. Okey, jantina kena lawan bilangan dia bilangan apa ni? Bilangan orang ni. Bilangan 3 dan ke atas. Nombor korang ni. Bilangan apa ni? Bilangan nombor ke bilangan adat ke bilangan makdud? Bilangan makdud. Ya ke? Makdud kan adat yang masuk bilangan jawapan ni adalah bilangan untuk makdud. Okey, bilangan untuk makdud. Kita mesti letak dalam bentuk jamak. Tak boleh letak dalam bentuk 1 ataupun 2. Mesti jamak. Okey. Contohnya adalah arba'atu tullab, 4 orang pelajar lelaki. Okey, kemudian jantina dia kena lawan. Apa maksud jantina lawan? Kalau makdud lelaki, adat perempuan. Okey, kalau makdudnya lelaki, adat dia kena perempuan. Okey. Macam mana nak tahu makdud tu lelaki ataupun perempuan? Nak tengok apa? Tengok kalau dia mufrad. Ya, tengok ketika dia mufrad. Jangan tengok ketika dia jamak. Contohnya kalau awak tengok dalam yang Ustaz minta salin tu, ni yang bawah ni, khamsa haqaib. Okey, khamsa haqaiba. Bila awak tengok haqaib ni, awak ingat dia lelaki. Awak ingat dia lelaki. Kenapa? Sebab dia tidak ada ta marbutah. Rupa-rupanya haqaib ni merupakan jamak. Okey, merupakan bilangan dia 3. 3 ataupun ke atas lah. So dia adalah jamak bagi kalimah mufradnya haqibatun. Okey, haqibatun. Maka rupa-rupanya haqaib ini bila kita jadikan dia satu, bila kita jadikan dia mufrad, dia adalah muannas. Dia adalah muannas. Maka kita bila nak buat ayat, bila nak buat nak tulis, so kita tengok ini mungkin laki ni sebab tak ada ta marbutah. Lalah awak buat khamsatu haqaib sebab kita kena buat jantina yang berlawanan. Rupa-rupanya jawapan salah. Nampak? Okay, so kena tengok ketika dia mufrad. Bila dia mufrad haqibatun, okay, haqibatun tahu dia haqibatun ni adalah bag yang mana dia berada dalam jantina perempuan, haqibatun ni. Maka dekat sini adat dia iaitu nombor mesti dalam bentuk lelaki. Khamsa lawan ni tadi perempuan, ini kena lelaki. Okey, baik. Seterusnya untuk nombor 11 dan 12 special. Macam mana kena buat? Jantina sama dan bilangannya sama. Okey, jantina dan juga bilangan dia sama. Jantina mana? Jantina semua. Jantina makdud dan adat. Adat ni, adat dia ada 2.
Isna dan asyara, adat dia ada 2. Yang ni kita panggil yang adat murakkab. Seingat Ustaz, adat murakkab. Dia 2 sekali. Dia dua-dua ni kena laki ataupun dua-dua ni kena perempuan. Dia tak sama nanti dengan time 20. Okey, time 20, 30, 40, 50, itu 41, 42, 43 itu lain sikit. Tu nanti kita cerita. Cuma yang awak kena ingat untuk 11 dan 12 ni adat dia ni ada 2 isna asyara, isnata asyara ataupun ihda asyara, satu lagi apa? Ahada asyara. Okey. So yang ni ahada asyara gandingan dia. Kalau perempuan ihda asyarata. Kalau 12 pula isna asyara. Kalau perempuan untuk 12 isnata asyarata. Apa tak, dia dua-dua ada tanda perempuan. Okey. Ni pun sama, makdud pun kena perempuan, semua perempuan. Kalau semua lelaki, semua lelaki lah. Kalau semua perempuan, semua perempuan. So isna asyara maktaban. Isnata asyarata sa'atan. Perempuan, ni perempuan, ni perempuan, ni pun perempuan. Laki, laki dan juga lelaki. So ingat untuk 11 dan 12 semua kena sama. Okey. Kemudian jantina sama, bilangan 1. Bilangan mana tadi? Bilangan dia ni. Bilangan ma'dud. Ya, bilangan makdud dia mesti 1. Jangan buat makatib ataupun sa'at. Tak, dia kena buat 1 saja mufrad, iaitu maktaban. Walaupun nombor dia 12. Tapi dia punya makdud dia 1. Okey, kemudian kita akan masuk pada nombor 13 dan nombor 19. Siapa nak tolong baca syarahan nombor apa tu? Muka surat 47. Bilangan 13 dan 19. Ya. Okey, Amirul. Cuba baca bilangan 13 dan 19 muka surat 47. Adat dan makdud hendaklah berlawanan dari segi muzakkar dan muannas. Adat dan makdud hendaklah berlawanan dari segi muzakkar dan juga muannas. Okey, insya-Allah kita buat sama-sama Sekejap. Nak tulis. Okey. Skrin nampak tak? Nampak? Nampak yang mana? Nampak Google Meet ke nampak apa ni? Tulisan. Ni Nampak tulisan kan? Okey. Okey, untuk 13 dan 14 katanya dalam kitab menyebutkan adat dan juga makdud hendaklah berlawanan dari segi muzakkar dan juga dari segi muannas. Berlawanan dari segi muzakkar dan juga muannas. Okey, dia ada awak kena ni sikit. Macam mana buat kaedah baru. Okey, buat kaedah baru, nak senang. Okey, awak tulis dalam buku. Tulis dalam buku, kaedah dia macam ni. Kaedah dia adalah hujung untuk 13 dan 13 hingga 19 ni hujung sama. Itu kaedah dia. Kaedah dia apa? Hujung sama. Kalau ikut dalam buku ni boleh, tapi takut pening. Okey, hujung dia sama. Apa maksud hujung sama? Okey, tengok Adat ada berapa kalimah? Dekat adat 13 hingga 19 ni ada berapa kalimah? Ya, dia 2. 13 ataupun 14, 15, 16, 17, 18, 19. Tu 13. Okey, maksudnya kena ada 2 kalimah. Makdud kena ada berapa? 1. Ya, makdud dia memang 1 lah. Makdud dia 1. Okey, apa maksud hujung sama? Okey, awak tahu hujung dalam ni, mana yang hujung? Yang ni ke yang ni? Yang ni kan? Yang ni awal lah, kita boleh kata awal. Yang ni hujung akhir. Hujung akhir. Awak nak kata ni hujung, boleh juga nanya. Okey, kita katakan ni akhir lah. Akhir dia sama. Macam tu.
Maksud hujung ni hujung okey, hujung dia sama. Apa maksud sama? Dia sama dengan sebelah dia. Dah tu maksud dia. Kalau kita ikut buku, adat dan maddud hendaklah berlawanan dari segi muzakkar dan muannas. So awak dah pening berlawanan macam mana? Adakah ni sama, ni lawan? Contohnya ni laki, ni perempuan. Adakah yang ini perempuan, ni laki? Awak dah pening. Adakah ini perempuan, ni laki? Berlawanan juga. So kalau ikutkan ayat buku, takut awak pening. Okay, so kita guna ayat kita sendiri. So apa kaedah dia? Hujung dia sama. Untuk 13 hingga 19. Hujung dia sama, maknanya sama ni. Ni dan ni. So ni sama tak? Tak. Ni tak. Okey. Kita buat contoh ayat apa contoh? Cuba contoh. Selain jam, meja, beg, kerusi, pen dan juga beg. Okey, apa contoh lain kalimah yang awak tahu? Laki berapa pasal? Laki lu. Funduk. Funduk iaitu pondok Okey, syukran Faiz. Okey, kita letak Funduk lah. Funduk. Funduk ada waw tak? Faiz. Ada. Betul Funduk ada. Funduk ni kan pondok? Silap. Funduk ni hotel. Hotel. Funduk sekati. Okey, funduk ni adalah lelaki. Okey, ingat untuk pengetahuan awak, ni tambah sikit ilmu dan memang kena ingat lah. Yang berbeza baris. Ni sekarang ni kita nak bincang baris baris atas ataupun baris bawah ataupun baris depan. Sekarang ni kita nak tahu funduk ni baris apa? Baris atas ke, baris bawah ke, baris depan. Okey, senang je. Yang beza baris hanya 2 jenis. Ada hanya 3 jenis. 3 jenis. Yang pertama, maddud yang berbeza baris dia boleh baris atas, boleh baris bawah, mungkin kadang-kadang boleh baris depan. Yang pertama adalah ni. Ni 1 hingga 2. 1 hingga 2. Cuba tengok kolaman ni. Ni baris apa ni? Alif. Alif nun. Dia tak ada baris. Dia alif nun. Yang ni ta alif nun. Kolamun kadang-kadang boleh jadi, contohnya kolamun wahidun, kadang-kadang dia boleh jadi kolamin wahidin. Maknanya maddud dekat sini dia kadang-kadang boleh baris atas, boleh baris bawah, boleh baris depan, ataupun macam ni dia baris alif, dan kadang-kadang dia boleh baris ya. Okey, ingat yang berbeza saja kita ingat beza, sebab yang beza ni sikit saja. Yang lain semua baris atas. Okey, yang pertama adalah 1 hingga 2. Baris maddud ni boleh berubah. Okey, buat nota sikit Baris maddud yang berubah hanyalah pada 1 hingga 2. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, baris maddud kita bincang maddud yang berubah, maksudnya yang bukan baris atas, adalah 3 hingga 10. Itu kedua. 3 hingga 10. Dia kadang-kadang boleh baris bawah, dan kadang-kadang dia memang baris bawah. Okey. Dan kadang-kadang boleh atas juga 3 hingga 10. Dan yang ketiga, yang baris yang boleh berubah, dia punya maddud dia, maksudnya boleh berubah ni, dia bukan baris atas adalah ketika ada alfun dan juga mi'atun. Alfun ni maksud dia 1000, mi'atun ni maksud dia 100. Baris maddud sebelah dia, selepas dia maddud, yang ni adat. Maddud sebelah dia ni baris bawah. Okey, ada 3 Ada 3 sahaja jenis nombor, jenis maddud yang bukan baris atas. Apa dia? Yang pertama, apa tadi? 1 hingga 2. Yang kedua 3 hingga 10. Yang ketiga alfun dan juga mi'ah. Baris apa yang saya bincang ni? Baris siapa? Berubah. Baris yang berubah tu baris siapa? Baris siapa yang berubah? Maddud ingat maddud.
Okey, makdud. Selain tu, nombor puluh tambah 3 hingga 9 dia punya makdud dia baris apa? Nombor puluh tambah 1 hingga 2. Makdud dia baris apa? Nombor puluh genap, apa baris dia? 13 hingga 19, apa baris dia? Lagi. Ni tak. Ni tak termasuk. Ni tak termasuk. Ni masuk silap. Ni tak masuk. 11 hingga 12 baris makdud dia apa? Semua selain daripada 3 tadi yang Ustaz sebut tadi tu, semuanya mesti baris atas tanwin. Faham tak? Okay, so agak-agak ni funduk ni baris apa ni? Baris tanwin. Confirm tanwin atas. Bila ada tanwin atas kena letak alif. Confirm, tak payah ragu. Tak faham ni tahu? Saya ulang balik. Faham tak? Tak. Ulang balik. Okey, saya ulang balik insya-Allah. Kalau ulang balik ni kita pakai whiteboard. Whiteboard. Pakai whiteboard lah. Okey, nampak jemput tak? Nampak? Nampak Okey, baik. Okey, sekarang ni kita tengah bincang tentang adat dan juga makdud. Adat dan juga makdud. Okey, adat apa? Adat bilangan. Contohnya 3, 4, 5, 11, 20, 20, 100 dan sebagainya. Ini adat. Perkara kedua yang kita bincang adalah makdud. Makdud ni contoh apa? Banyak segala kata nama, benda yang dikira. Contohnya beg, qibatun, ataupun buku, kitabun, ataupun meja, maktabun, ataupun televisyen, tilfizyun dan sebagainya. Itu tulisan. Okey. So sekarang ni seperti mana yang kita tahu, hanya ada 3 sahaja. Okey, hanya ada 3 sahaja makdud. Ingat makdud yang barisnya bukan baris tanwin atas. Yang bukan ada berapa? 3 saja. Ingat ada 3 saja. Maknanya selain 3 ni, semuanya mesti baris atas tanpa ragu-ragu. Okey, setakat ni faham? Okey, sekarang ni kita tengok apa dia 3 ni. Okey, yang pertama apa tadi kelas? Bilangan 1 atau 2. Okey. Satu beg, 1 meja, 1 kerusi, 2 meja, 2 almari, 2 pintu dan sebagainya. Okey, ni satu. Dia punya makdud ini, dia tak wajib baris atas. Tu jawapan dia. Jawapan lagi tepat dia bukan maksudnya. Lagi tepat kita boleh katakan dia tak wajib baris tanwin. Okey. Dia tak wajib baris tanwin. Maknanya dia boleh berada dalam keadaan baris bawah. Dia boleh berada dalam keadaan baris atas. Dia boleh berada dalam keadaan baris depan. Ikut keadaan. Okey. Itu yang pertama Yang kedua, yang tak wajib baris tanwin atas adalah bilangan 3 hingga 9. Okey, tu kaedah kedua. Kaedah yang ketiga, yang tak wajib baris atas adalah ketika kita nampak perkataan alfun, iaitu 100, silap. Ketika kita nampak perkataan mi'atun, iaitu 100, ataupun kita nampak perkataan alfun, iaitu 1000, maka makdud dia ni nanti
tak wajib baris atas. Selain daripada 3 ini, dia wajib berbaris atas. Faham tak? Al-fahim tu. Okey. Sekarang ni kita tengok dulu untuk ni tadi. Kita tengok sekarang ni kita tengah bincang apa ni lah. Kita tengah bincang nombor berapa ni? 13 hingga 19. 13 hingga 19. Okey, bagus. Okey, sekarang ni 13 hingga 19 termasuk tak dalam 3 jenis ni? Tak. Tak termasuk. Maka dia apa? Tanwin. Maka dia wajib Baratas. tanwin baris atas. Tanwin baratas. Siapa yang wajib ni? Adat ke makdud? Makdud. Nampak ni makdud, dia melekat kat makdud. So sekarang ni kan maksudnya wajib wajib baris tanwin atas bagi makdud dia sebab dia tak termasuk dalam 3 jenis ni. Oleh yang demikian ni tak termasuk makdud dia mesti wajib baris tanwin Tanwin baratas. atas. Buat siap-siap. Settle. Faham tak yang tak faham tadi? Yang tak faham tadi faham tak? Saya tak dapat lah yang kaedah nombor 1 tu. Kaedah nombor 1 maksudnya yang mana? Yang tak wajib baris atas kaedah nombor 1 tu. Oh, tak wajib baris atas bagi kaedah nombor 1. Yang ni 1 2. Ni. Ya ke Farah? Okey. Kenapa dia tak wajib? Kita bagi contoh. Bagi contoh pula. Kita tak faham gitu, bagi contoh pula. Macam itulah cara dia. Okey, cuba buat ayat satu apa? Sebuah rumah, satu rumah. Cuba buat satu rumah. Letak bilangan dulu ke adat dulu? Nampak ni terbalik. So letak bilangan apa? Makdud dulu. Letak rumah dulu, satu rumah. So letak rumah dulu. Dia je terbalik. So rumah dalam bahasa Arab Baiti. Baiti tu rumah saya. Baitun. Baitun. Okey, baitun bayata je. Jangan tambah ya tau. Jangan tambah ya ni. Okey, kalau tambah ya tu rumah saya. Okey, so baitun. Okey, sekarang baitun ni makdud. Kita dah masuk makdud dah. Awal-awal lagi dah masuk makdud untuk nombor 1, nombor 2. Okey, cuba tengok dalam ni, makdud ni. Okey, yang tak wajib baris atas, tanwin atas hanyalah 3. Contohnya 1 ataupun 2. So maknanya 1 kita nak buat ni sebuah rumah. 1 rumah. So dia dah termasuk dalam 3 yang boleh berubah baris. Okey, maknanya mana tadi? Baitun ni kalau kita nak buat baitun boleh tak? Boleh. Jawapan dia. Kalau kita nak buat baitin, boleh tak? Boleh jawapan dia. Kalau kita nak buat baitan baris atas, boleh tak? Boleh juga. Dia tak wajib baris atas semata-mata. Macam tu. Dia tak wajib jadikan dia baitan. Ya Allah. Kecil sangat. Ni. Dia tak wajib kita jadikan dia baitan. Dia punya makdud ni tak wajib. Dia kadang-kadang boleh jadi baitun, kadang-kadang boleh jadi baitin, dan kadang-kadang dia boleh jadi baitan. Bila nak jadi baitan, bila nak jadi baitin, bila nak jadi baitun, yang tu awak kena tengok dalam i'rab. Okey, contohnya kalau kita letak di tempat fa'il. Fa'il lah contohnya, letak tempat fa'il. Waqa'a ni fa'il madhi. Bila ada fa'il kena ada fa'il. Fa'il sebelah ada pelaku. Kena ada pelaku. Okey, pelaku ni kita nak letak baitun ni. So dia akan jadi baitun. Wahidun. Pak baris atas, baris depan. Kemudian kita letak juga cuba letak baitun ni dekat tempat lepas huruf jar. Okey, so kita gunakan ayat waqa'a juga. Waqa'a sayyaratun, waqa'at tambah ta sebab sayyarah perempuan.
Okey, waqa'at sayyaratun, terletaknya kereta fi ni huruf jar. So mana-mana huruf yang lepas huruf jar, kalau ada satu dia mesti baris bawah. So kita letak baitin, bait. So jadi apa baitin ni? Baris atas ke baris bawah ke baris depan? Lepas huruf jar baris baris bawah. Jadi apa? Baitin. Wahid ni pun sama. Wahidin. Baris bawah juga. Contoh baris atas, jadikan dia mangsa. Apa contoh ayat ada perkataan ada mangsa? Kata kerja ada mangsa. Saya suka. Ana uhibbu, saya suka. Okey, so kat sini kita nak letak rumah, satu rumah. Saya suka satu rumah. Saya suka sebuah rumah. So jadi apa? Baitan. Baris atas. Baitan wahidan. Tak ini baris atas pula. Sebab dia duduk tempat mangsa. Okay, nampak tak? Okay, contohnya bila kita letak bilangan selain daripada ini, kita letak selain daripada 3 ni, kita letaklah apa-apa selain daripada 3 ni. Contohnya kita nak letak nombor, tadi macam jawab apa? Ni nombor 13. Okay, contoh ustaz nak letak 13 rumah. Okay, 13 rumah. Kita tengok macam mana baris rumah tu, berubah ke tak ubah ke macam mana. Okay, tengok cara dia. Rupa dah jadi macam mana. Mana tadi satu lagi lupa dah. Ni. Okay, cuba kita buat waqa'a. Ni satu rumah ni kita tukar kepada 13 buah rumah. 13 buah rumah, wajib tak dia punya makdud dia baris atas kelas? 13. Wajib. Wajib. Ni 13 tak ada dalam ni kan? Dia tak ada dalam ni, maka dia duduk sini. Dia duduk sini maknanya dia wajib tanwin atas. Okey, maknanya 13 wajib makdud dia baris atas. Okey, so cuba buat. Terletaknya 13 buah rumah. Cuba buat 13 dulu. Rumah lelaki, kata lawan. Sama hujung kan? Sama hujung. So kalau rumah lelaki, hujung dia sebelah dia kena lelaki, so ni kena perempuan lah. So 3 pula. 3 dalam bentuk perempuan apa? Salah satu. Okay, dia sama hujung sama hujung. So kat sini kena asyarah. Kenapa sini lelaki, ni pun lelaki? Sebab rumah tadi kan lelaki. So bait. Okay, bait. Okay, bait ni adalah makdud. Makdud ni kita kena letak baris atas ke bawah ke depan? Bait. Hukum dia wajib ke sunat ke makruh ke haram ke? Hukum dia wajib. So kita tak nak letak sini baitan. Letak apa? Baitan. Walaupun tempat ini duduk tempat fa'il. Fa'il hukum dia marfu', sepatutnya baitun baris depan, tapi baris atas sebab kaedah. Boleh tak Farah? Boleh. Ya, boleh ke? Tak boleh PM Ustaz. Ustaz ajar seorang-seorang. InsyaAllah tak ada masalah. Okey, yang lain okey? Okey Ustaz. Okey, insyaAllah tak okey beritahu. Soal ulang so ni kelas awak kan kelas Ustaz. Ustaz dah faham dah. Awak tak faham lagi. Okey, senang. So kita ambil cara ni, kita tengok hujung dia sama. Okey, hujung dia sama, iaitu funduk. Okey, Faiz bagi funduk. Funduk ni apa? Laki ke perempuan? Laki. So bila kita kata hujung dia sama, bila kita kata hujung dia sama, maknanya tempat ni, tempat makdud dan tempat adat yang sebelah makdud ni. Ni ada dua kan? Sebelah ni, jiran dia, member dia sebelah.
Yang ni kena sama. Okay, ni kena sama. So, kalau ni funduk, lelaki, yang ni kan asyarah kan? Belas. 13. Kita nak buat ayat 13. Belas ni kena lelaki ke kena perempuan? Kena lelaki. Kena lelaki. So, belas dalam bahasa Arab untuk lelaki, asyarata ke asyarah? Asyarah. Asyarah. Yang ni ni tak ada termasuk dalam kaedah hujung sama. Dia nak hujung je sama. Hujung je sama. So kalau yang duk kena langkau ni, yang tak hujung ni, kena jadi apa? Kena jadi lawan. So ini laki, awak nak buat 13 hotel. So 3 kat sini jadi apa? Salah satu. Salah satu. Boleh? Nampak tak? Saya dah kata dah, tajuk adab makdud ni susah. Kan? Saya kena perincikan satu-satu. Ni nak kena ni, nak kena ni. Ni baru sini ni. Ni baru 13-19 ni. Tak masuk lagi ni, tak masuk lagi ni, tak masuk lagi ni. Tak masuk mi'ah alf lagi. Ni lagi. Awak dah hafal belum ni? Entah, tak tahu. Dah hafal belum, tak tahu. Ni lagi. Okay. Setakat ni dalam SPM Ustaz tak pasti. Ustaz tak pernah nampak lagi soalan adat makdud. Mungkin sebab dia tahu susah. Bila dia belum keluar, so awak punya batch awak ada kemungkinan keluar. So sila sila ambil cakna tentang tajuk adat dan juga makdud ni. Okay, dia bukan tajuk yang mudah, tapi dia tak susah bila ada formula. Ustaz ada formula dia, Ustaz bagi. Sekarang belajar dulu. Baik, insyaAllah. Sekarang kita nak cuba buat untuk perempuan. Okey, siapa nak bagi satu contoh kalimah perempuan? Kalau boleh dia cuba sekali lah. Dia tak tahu, kita ajar lah. Okey, cepat. Siapa nak cuba buat 13 makdud ni perempuan? Syajarah. Okey, Farah syajarah. Okey, Farah cuba buat 13 pokok dalam bahasa Arab. Tulis mana dulu, Farah? Farah, are you here? Are you there? Hal anti hunak? Hal anti ma'ana? Hilang. Okey, lain seorang. Siapa nak cuba? Sebaik awak dekat dalam Google Meet. Kalau awak dekat dalam kelas, Ustaz panggil duduk depan. Ustaz sebut nama. Tak payah malu. Awak kan duduk depan pun. Awak duduk tempat awak yang sama. Cuma tolong bagi suara je. Sebab siapa nak cuba jadi volunteeris? Tadi nak cuba, Ustaz. Okey, Faiz Mubarak. Okey, cuba. Cuba buat 13 pokok. Letak mana dulu? Letak makdud dulu. Okey, letak mana dulu? Syajarah. Baris. Baris atas. Tadi atas. Hukum dia wajib sebab dia tak termasuk dalam 3 dulu. Okey, dalam 3. Okey, settle. Okey, apa kaedah dia? Kaedah dia yang tak makdud, adat yang terakhir tu kena ikut yang makdud. Makdud yang Kena ikut makdud yang akhir tu. Balik makdud okey. Okey. Maknanya kalau sebelah lah kan? Jiran-jiran lah. Kaedah dia hujung sama, ni sama dengan sebelah dia. Adat yang sebelah makdud ni Okey, maknanya kat sini letak apa? Belas. Asyarah. Tambah apa? Tambah butah. Okey, yang ni? Salasa. Ada tambah ta tak? Tak ada. Salasa asyarata syajaratan. Okey, bagus Faiz. Mubarak alaik. Ijabatuka sahihah. Macam tu lah macam mana. So ini syajarah ni perempuan. Hujung sama, maknanya sebelah dia pun kena perempuan. Syarat kaedah ni hujung sama. So ini
Bukan hujung. Hujung ni maksudnya ni lah. Ni dengan ni je. Hujung akhir. Bukan hujung awal. So hujung akhir dengan jiran di sebelah sama. Maknanya ni tak sama. So ini kena laki. Okey, baik. Setakat ni boleh faham tak? Semua. Faiz faham dah, alhamdulillah. Mirul faham dah? Zamarul? Zamarul faham tak, Zamarul? Faham. Ya ke? Aisyah? Aisyah? Ya, Ustaz. Faham? Hal fahimti? Faham. Okey, baik. Setakat ni saya rasa saya anggap awak faham lah. Kalau tak faham nanti tanya. Baik, kita masuk kepada contoh berikut. Nombor puluh genap. Nombor puluh genap ni nombor apa? 20, 40. Oh, 20, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Okey. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. 100 tak? 100 tak termasuk. Okey, bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah Cuba pertahankan ketidakfahaman awak tu. Kalau tak faham tanya, jangan risau. Okey, nombor puluh genap. Cuba baca kaedah dia. Muka surat 48. Ialah kalau tan seperti 20, 40, 70, maksud digunakan kata nama mufrad mansub. Okey, bagus. Makdud digunakan kata nama mufrad yang mansub. Okey. So kaedah dia adalah nombor 1 bukan puluh. Nombor puluh ni, kini nombor puluh 20, 30, 40, tulis sikit 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 tak? Ni je. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, kaedahnya adalah sama. Kaedah dia satu je. Tu je. Kaedah dia senang je. Kaedah dia awak kena hafal satu je. Satu sahaja. Maksud satu sahaja. Satu ni kembali pada apa? Kembali kepada makdud. Ni je. Awak kena tahu ni je. Maknanya makdud dia ni satu sahaja. Laki perempuan macam mana? Jantina. Biasa kan saya sebut jantina semua kan. Jantina tak ada kena-mengena. Awak nak letak laki boleh, awak nak letak perempuan boleh. Tak ada masalah. Yang penting kalimah tu mesti berada dalam keadaan mufrad, iaitu satu. Contoh 20 pelajar lelaki. Ishruna. Awak nak tak pelajar lelaki kan? Talib. Nampak? Talib ni seorang. Dan wajib baris atas sebab dia tak termasuk dalam 3 tadi. So taliban. Okay, cuba buat perempuan. Ishruna talibatan. Ada ubah tak Ishrun ni? Tak ada. Ishrun ni ada ubah tak? Tak ada. Dia tak diikut ni, tak diikut ni, tak ada. So ikut Ishrun, salasun, arbaun, khamsun, situn, sabun, samanun dan juga tis'un. Tak kisahlah apa-apa pun, awak nak buat lelaki ke, awak nak buat perempuan ke, yang penting bilangan dia, bilangan makdud mestilah satu, iaitu mufrad. Jantina tak payah pandang, tutup dua-dua belah mata, tulis je. Yang penting satu. Faham tak? Okey. Ni soalan senang ni. Siapa nak cuba jawab? Kita minta Wawa. Ya. Okey, Wawa cuba jawab. Cuba buat ayat. Tak buat ayat lah, buat nombor je.
70 buah sekolah. 70 buah sekolah. Madrasah. Nak tulis mana dulu? Madrasah. Ini Madud. Okey, sini. Madrasatun. Madrasatun ke madrasatan ke madrasatin? Madrasatan. Madrasatan. Okey, bagus. 70. Sab'una. Sab'una. Ada nak tambah apa-apa tak kat sab'una ni? Tak ada. Settle senang. Okey. Betul jawapan awak, Santi. Sab'una madrasatan. Ni senang. Untuk nombor 20, 40, 30 semuanya lah. Sampai 90. Okey, insyaAllah saya rasa ini awak takkan ada jawab, takkan ada soalan lah. So, tulis jawapan dia dalam sini, sab'una madrasatan ataupun sab'una lelaki lah. Buat contoh lelaki. Sab'una apa contohnya? Dullaban. 70 almari. Dullaban. Okey dah. Dullaban ni almari. Okey, settle. So kita tinggal lagi 2 kaedah. InsyaAllah kita kena sambung lagi kaedah ni pada hisah yang akan datang. Baik. Okey, apa feedback awak berkenaan dengan tajuk ni? Okey ke? Pening ke? Pening sikit. Pening sikit? Sikit ke banyak? Sikit. Ya, sikit. Tengok dulu lah. Sikit ke banyak ke tak tahu. Yang penting nak tahu sikit atau banyak, kita tengok dalam peperiksaan. Okey, tak apa, insyaAllah. So macam biasa, hari ni Ustaz tak kami kerja lagi. Nanti dah habis tajuk ni, insyaAllah. Esok ada kan? Esok kita akan belajar lagi tajuk ni. InsyaAllah kita harapkan habislah tajuk ni, baru Ustaz akan bagi soalan. Soalan ni samalah dalam word wall tu. Saja nak penuhkan word wall Ustaz, InsyaAllah. Okey. Esok sebelum kelas tolong ulang kaji dulu. Tolong ulang kaji dulu tajuk ni. Ulang kaji daripada nombor 1 hingga 2, kaedah 1 hingga 2, kaedah 3 hingga 9, kaedah 11 dan 12, kaedah 13 hingga 19, kaedah 20, 40, 50, 20, 30, 40, 50 sampai 90. Okey, tu dulu. Kaedah ingat macam mana cara dia. Awak tak ulang kaji, awak rugi. Bila awak rugi, masuk lagi esok belajar benda sama, awak dah mula pening. Kata ini macam ni tak tahulah. Bila awak ulang kaji, awak belajar lagi, insya-Allah awak akan faham. Okey, insya-Allah kita jumpa esok. Kita tangguh kelas dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Syukran Ustaz. Afwan. Ustaz. Afwan.